Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Faruzi di channel Cikgu EduTech. So kali ini saya akan kongsikan kepada anda fungsi terbaru yang ada di dalam Google Meet selepas versi kemaskini Google Workspace. Yang kita boleh lihat di sini poll dan Q&A. Jadi kita layan intro dulu. Untuk makluman semua, bagi ID-ID G Suite, kebanyakannya telah dikemaskini ke fungsi-fungsi baharulah, terutama jika kita menggunakan Google Meet. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan ikon ataupun ID D5, buat sementara waktu ini hanya berfungsi ataupun ada version kemaskininya pada ID D5, version admin sekolah dan juga versi CM Content Manager seperti ini. Kalau tuan-tuan lihat, untuk makluman, semua sekolah telah dibekalkan dengan ID baharu ini, Content Manager CM1 hingga 8. Ada 8 ID kesemuanya, boleh digunakan bagi kegunaan sekolah, tujuan untuk mencipta pengurus pencipta kandungan. Jadi boleh mohon dengan admin sekolah untuk mendapatkan ID khas ini. Akan tetapi untuk ID personal guru, iaitu ID MOEDL KPM D5 KPM, version ataupun versi kemaskini akan di-upgrade selepas ini. Bermaksud tuan-tuan boleh juga akan menggunakan fungsi yang saya akan terangkan ini. So langkah pertama, kita akan pergi kepada Google Meet, cipta new meeting dan kita akan cipta instant meeting. Okey. Bila kita lihat pada paparan Google Meet ini, jadi nampak seperti biasa saja, sama saja sebenarnya, tetapi apa yang telah dikemaskini adalah fungsi ini. Jadi bila tuan-tuan ingin semak sama ada ID anda ataupun ID organisasi anda memiliki fungsi ini, dengan cara adalah dengan klik butang di bawah ini, butang activity. Nanti tuan-tuan lihat biasanya akan ada dua ini sajalah, whiteboarding dan juga recording. Tetapi kalau ada fungsi-fungsi seperti ini, breakout room, poll dan juga Q&A, tuan-tuan bermaksud ID tuan-tuan telah dikemaskinilah untuk Google Workspace yang baru ini. So untuk fungsi breakout room ni saya telah terangkan dalam video sebelum ini, boleh tengok di ruangan description ataupun di channel saya ini. So untuk kali ini saya akan terangkanlah fungsi poll dan juga Q&A. Saya akan mulakan dengan fungsi poll ini sebagai host, bagaimana kita ingin mencipta soalan-soalan mudah ataupun survey-survey mudah untuk mendapatkan jawapan segera daripada audien kita. So dalam kes ini kita akan mulakan dengan cara tekan butang poll ini. Kemudian kita akan lihat satu butang start ini, kita tekan dan klik. Jadi ini adalah paparan yang sangat simple untuk digunakan. Jadi kita boleh memasukkan soalan, meletakkan pilihan aneka jawapan dan juga kita boleh launch dan juga save dan serta delete. So saya akan mulakan soalan yang pertama. Sebagai contoh, saya ingin tanya pada audien saya di dalam poll ini. Katakanlah saya kata di dalam Meet ini, saya katakan soalan, adakah anda gembira hari ini, sebagai contoh soalannya. Jadi jawapan pilihan kita boleh pilih, letakkan jawapan ya ataupun tidak. Okey, tidak. Jika dua jawapan tidak mencukupi, tuan-tuan boleh tambah lagi pilihan jawapan dengan cara menekan butang tambah ini. Nanti dia akan beri kita ruang untuk tambah jawapan yang ketiga, sebagai contohnya tidak. Okey, bila saya tulis tidak, maksud ada duplicate jawapan, so dia tidak akan benarkan, dia akan bagi tahu. So saya masukkan jawapan tidak pasti sebagai contoh. Okey, so kita tak nak tekan launch dulu. So saya akan tunjukkan apa fungsi launch ini. So saya tekan save dulu. Bila saya tekan save, saya nak standby soalan yang kedua. Katakanlah saya nak tambah soalan kedua, maksudnya sebelum kita menjalankan Meet, so better kita dah standby dengan soalan-soalan ini. So saya create a poll, tambahkan soalan kedua, adakah anda sihat? Jawapan yang pertama ya, tidak. So saya tekan save dahulu.
Kenapa saya tak tekan launch dulu? So saya nak biarkan nanti audience saya semasa sesi meet ini akan dapat notification. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk lihat ataupun respon kepada poll ini melalui penggunaan ID G Suite yang telah ID G Suite lain yang tidak memiliki fungsi ini, tetapi sebenarnya dia boleh menjawab soalan ini. Dan juga yang kedua adalah ID menggunakan ID Gmail personal biasa, bagaimanakah menggunakan jawapan ataupun beri respon melalui telefon pintar. So kita akan terus kepada seterusnya. Jadi ini contoh paparan Meet bagi akaun pelajar, bermaksud pelajar join Meet ini. Tadi yang kita tunjukkan adalah Meet host, ini adalah Meet audience pelajar. Sebagai contoh saya tunjuk sini, ini ID-nya pelajar ini. Kemudian kita tengok function juga sama. So kita nak tahu aktiviti itu sesuai untuk pelajar tersebut bila sebaik saja mereka, walaupun mereka tak ada fungsi ini, tapi sebenarnya bila dia join Meet yang ada fungsi poll ini, maka automatik dia akan keluar. Tetapi sebenarnya mereka tidak boleh menghostkan sendirilah. Okey, perlu dijelas di sini. So katakanlah saya nak launch soalan, bagaimanakah rupa bila kita tekan butang launch tersebut, bagaimanakah notification yang akan keluar di sini. Nanti tuan-tuan akan lihat bersamalah. Saya akan menekankan butang launch soalan tadi di Meet host. Tengok tuan-tuan lihat di notification apa yang akan keluar. Nampak secara automatiknya akan keluar notification sinilah, a new poll has been launched. Kalau hilang, tak sempat pelajar nak klik ataupun audio kita nak klik, so kat mana kita nak galakkan mereka untuk cari. Tuan-tuan perasan di sini, di aktiviti bawah ini ada satu butang biru ni, ada notification. So kita klik kat situ, kemudian kita kita lihat poll. Jadi kita minta pelajar kita ataupun audio kita klik di sini, maka nampak ada satu soalan sedang aktif lah. So kita minta pelajar, kita beri masa dia untuk menjawab. Selagi kita tak tamatkan question ini ataupun poll ini, maka pelajar boleh menjawab ataupun audio kita boleh menjawab. So saya tekan saja ya bagi contoh pelajar. So dalam kes ini saya tekan vote, bermaksud di sini pelajar telah mengundi lah, tapi pelajar tak nampak, tak dapat lihat paparan bilangan undi sebab kita tak aktifkan butang tadi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita mengaktifkan butang tersebut di menu host. Kita kembali kepada host, Google Meet host. Tuan-tuan lihat di sini dah ada jawapan satu pelajar, tetapi pelajar tidaklah dapat melihat undian. Sebagai contoh, jika nak melihat undian, so kita boleh show the result lah. Sebagai contoh, mungkin undian ini tidak rahsia untuk diketahui berapa bilangannya. So kita boleh tekan ni, dan maka di paparan Google Meet audience kita, secara automatik dia akan dapat melihat satu undian di sini. Okey, so itu fungsi ataupun cara menjawab jika pelajar ataupun audiens kita menggunakan komputer. So seterusnya saya akan tunjukkan bagaimanakah fungsi ini di dalam smartphone ataupun telefon pintar. Ini adalah paparan skrin telefon pintar yang kita login menggunakan ID bukan G Suite, ID Gmail personal biasa. Jadi tak ada masalah sebenarnya. So bila kita tengok function yang sama, so saya nak cuba akan launchkan satu lagi poll yang kedua. Kita lihat bagaimanakah rupa dia bila keluar soalan tersebut. Sebagai contoh, saya launch kat sini soalan yang kedua. Tuan pelajar boleh lihat di paparan skrin dia sekarang, tengok ada satu notification akan keluar di sinilah, the host started a new poll. So boleh tekan open di sini. Katakanlah tak sempat, katakanlah butang ni hilang, macam ni dah hilang, so kita klik kepada butang titik 3 di bawah ini, minta pelajar ataupun carilah, mungkin version Android dia berbeza sebab saya tunjuk contohnya versi iOS. So dekat sini ada beberapa menu lah. So kita minta pelajar pilih butang activity ini, audiens kita pilih, kemudian tengok di atas ini adalah poll dan juga Q&A lah yang sedang aktif. Ini ada dua, so kita klik di sini, nampak. So tadi untuk yang pertama, menariknya bila pelajar tu baru saja join, soalan tu tetap kekal ada, berbanding kalau kita guna komen, ruangan komen di ataupun fungsi chat, pelajar yang baru join, chat yang terdahulu tak ada lah. Itu kelebihan dia kita menggunakan fungsi ini. So tandakan jawapan ya, bukan katakanlah ya tidak sihat. So kita tekan vote satu, nampak dia nampak terus jawapannya.
dan tekan vote yang kedua. Okey. So selesai jawapan. So bila kita lihat paparan guru akan keluar seperti tadilah yang telefon pintar. Cuma saya nak tunjukkan macam mana kalau kita tamatkan rupa poll ini. Saya tekan butang end poll ini pada menu guru. Jadi kat sini saya nak tamatkan question yang pertama ni. Katakanlah saya dah habis sesinya, saya tekan end poll di sini. Yang pertama saya tamatkan, yang kedua saya tamatkan. Kita akan tengok macam mana rupa dia di paparan komputer pelajar. Bila kita lihat pada paparan pelajar seperti ini pelajar menggunakan komputer, maka sama saja, cuma fungsi butang itu dia tak boleh nak vote lah sebab dia dah jawab soalan tersebut lah. Jadi kita dah tamatkan soalan ni. Maksudnya kalau pelajar baru untuk jawab memang tak boleh. Macam contoh ni, saya pelajar kedua ni tak sempat lagi nak jawab, so dia tak boleh nak tekan jawapan lah sebab kita dah tamatkan sesi tersebut lah. So jadi kita kembali kepada paparan guru ataupun paparan sebagai host. Pada paparan host ini, tuan-tuan boleh lihat ada dua soalan yang telah ditamatkan. Maksudnya kalau nak mula balik tak boleh sebab dia hanya boleh sekali saja guna. So kita terpaksa bercipta poll yang baru lah. Jadi itu saja tutorial untuk poll. Seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti yang kedua di dalam yang versi kemas ini adalah untuk bertanyakan soalan. Okey. Sebenarnya di sini sebelum saya teruskan, kita nak jelaskan ini, saya nak buat satu senario contoh. Sebelum ini pelajar kita ataupun audiens kita akan tanya soalan sini. Contoh apakah maksud poll? Contoh pelajar kita tanya. Bila pelajar kita post soalan tanya, so kita boleh nampak sebenarnya soalannya. Cuma masalahnya bila banyak respon daripada pelajar-pelajar ataupun audiens lain, benda ini akan ternaik di atas. Dan begitu juga kalau pelajar tu terleft daripada kita punya Meet, dia masuk balik, soalan tersebut mereka tak dapat lihat ataupun untuk rujukan sebagainya. So sebab itulah di dalam Meet yang baru ini diperkenalkan fungsi Q&A. Bermaksud di sini kita nak manage soalan-soalan tersebut untuk secara lebih bersistematik dan lebih tersusun. So saya akan tunjukkan demonstrasinya. Kita nak mulakan sebagai host, kita klik Q&A ini, maka kita kena mulakan turn on Q&A. Bermaksud sini sebaik saja kita tekan butang turn on ini, di paparan audiens kita sama ada menggunakan telefon pintar ataupun menggunakan komputer, boleh mula bertanyakan soalan melalui fungsi Q&A ini. Berbanding sebelum ini mereka hanya melalui ruangan chat seperti ini. Sebagai contoh, bila saya tunjuk contoh ini, kita akan mula on kan Q&A. Tengok saya on kan, kita klik butang ini. Bermaksud di sini kita boleh lihat menu host ini, satu butang membenarkan untuk ditanyakan soalan. Mungkin kita dah buka sesi soal jawab, so kita on kan ataupun kita tutup balik. Bermaksud pelajar tidak akan ada butang di bawah, nampak kan, disable Kalau saya on balik, nampak boleh tanya soalan di sini ataupun kita bertanyakan kepada pelajar pun boleh. So yang bawah ini pula adalah kategori kita boleh tengok bagi host ini soalan yang telah kita jawab. Ingatkan jawapannya bukan secara bertulis tetapi jawapan secara lisan kita tandakan. Nanti saya akan tunjukkan contohnya jawapan yang telah dijawab dan soalan yang kita sorokkan kita tak sesuai untuk ditanya. Mungkin soalan tu berunsur provokasi dan sebagainya, kita boleh mengawal lah soalan tersebut. Dan yang seterusnya sebelah sini adalah filter untuk soalan yang terkini, yang lebih lama, ni yang lebih lama, terkini, dan juga soalan yang popular. Apa fungsi popular nanti saya akan terangkan sebentar lagi. So kita akan pergi kepada paparan menggunakan komputer terlebih dahulu untuk melihat fungsi bagaimanakah pelajar bertanyakan soalan. Dalam kes ini masih lagi belum ada sebarang soalan lah. So saya akan tunjukkan contohnya. Pada Meet audiens kita minta mereka untuk klik butang di bawah ini, sama macam poll tadi, klik activity, kemudian kita cari Q&A. Nampak ada satu titik update ini ataupun notification ini. So klik di sini. Bermaksud soalan telah boleh mula dipost ataupun ditulis. Bila ada butang warna biru ini, ask a question. So fungsi yang lain di atas ada sama. Kita nak filter sama ada semua soalan ataupun soalan kita sendiri. Sama juga yang sebelah ini.
kategori soalan yang lebih lama, terbaru dan juga popular. So kita akan mulakan tanya soalan yang baru di sini. So klik di situ, maka kita postkan soalan kita. Sebagai contoh soalan ini tadi, apakah maksud poll, sebagai contoh So maksimum aksara yang dibenarkan adalah 300 aksara. Your name, this question be record, maksudnya nama yang kita tanya soalan ni akan direkodkan lah. So kita post question kita ni, tekan post, maka akan keluar nama kita boleh tahu nama pelajarnya, dan ada butang like dan juga butang tong sampah ini untuk kita delete question. So fungsi butang like nanti kawan kita boleh vote ataupun undi lah, dia akan jadi lebih banyak tekan butang like ini, bermaksud soalan itu akan jadi soalan popular. Sebagai contoh, kita boleh juga untuk klik untuk diri sendiri, kita tekan butang like, maka ada satu question di sini. Kita akan tunjukkan contoh soalan yang ditulis menggunakan telefon pintar pula. Pada paparan telefon pintar ini, tuan-tuan boleh lihat fungsi sama. Kita minta audien kita klik titik 3 di sini. Maaf tak sharp sikit paparan skrin atau kamera saya ni, tangkap untuk skrin copy skrin smartphone ini. So klik butang activity ini, nampak butang activity sama seperti tadi. Nampak kita boleh klik butang question. Di sini dia juga beritahu ada satu new question daripada rakan tadi. Ingat yang rakan yang menggunakan komputer tadi, kita klik di situ. Kemudian ini kita boleh lihat siapa yang post soalan ke sahabat kita tadi. So kita boleh juga untuk sumbang like. So kita tekan butang like, maka ada jadi 2 like. Filter di atas pun sama juga, ada all question, maksud semua soalan di dalam Meet ini ataupun soalan kita saja. Bila kita klik macam tu, tinggal soalan kita sajalah. So yang ni pun sama, filter oldest, newest dan juga popular. So katakanlah kita nak tanya soalan, kita klik saja butang ini, question yang ini, ask question. So saya type juga, katakanlah apa maksud Q&A. Mungkin soalan ni soalan biasa saja, tetapi mungkin soalan ni memang perlu jawapan daripada host lah, sebagai contoh lah untuk kita, ini cara kita berkomunikasi sebagainya. So saya tekan saja butang post di atas ni, maka di paparan kita sekarang ada 2 soalan lah. Ini soalan saya sendiri menggunakan ID biasa, smartphone, ID bukan ID G Suite So kita boleh undi diri sendiri dan sebagainya. So kita akan tengok pada paparan host utama pula bagaimana. Pada paparan skrin host, jadi akan ada 2 soalan seperti inilah. Jika kita tidak mahu membenarkan audien kita untuk post sebarang soalan lagi, so kita akan tekan butang ini, diaktifkan dia, bermaksud tiada siapa lagi boleh melihat question ataupun post question, sebagai contoh. So kalau kita bukakan balik, kita nak lihat, kita nak komen sebagainya, kita boleh betul. Dalam kes ini, katakanlah ada soalan yang tidak sesuai untuk dijawab ataupun dilihat oleh pelajar, so kita boleh tick di sini. Jadi ada 3 fungsi di sini, butang hidden, butang answer dan juga butang delete question. So bagi contoh, katakanlah soalan yang ini tidak sesuai dilihat oleh pelajar lain, so kita hide saja. Maksud soalan ini akan tersorok lah, jadi tak ada pelajar akan boleh melihat kecuali kita lah. So katakanlah kita buka balik soalan ni, katakanlah kita nak respon. Menariknya kita boleh filter soalan-soalan ini tanpa kita tertinggal sebarang soalan. Katakan soalan ni kita dah jawab, so kita tick saja ini, tick saja butang right ini, bermaksud soalan ini dia termasuk dalam kategori telah jawab. Nampak simbol dia dah bertukar ataupun logo dia, ikon dia dah bertukar warna biru. Okay, ingat jawapan di sini bukan kita jawab secara bertulis, tetapi kita menjawab secara lisan. Bermaksud nanti soalan kita tak akan terlepas sebarang soalan yang perlu kita jawab. Sebagai contoh, katakan soalan ni kita nak jawab, apakah maksud question? Okey, bila saya cek, bagi contoh saya lihat soalan yang daripada Cikgu EduTech ni, maksud, so saya jawab Q&A ini adalah question and answer sebagai contoh. So bila kita jawab, kita tick saja, boom. Jadi di paparan semua kita akan boleh semak balik, filter sama ada soalan yang belum dijawab, kita boleh tengok tak ada, semua soalan kita dah jawab. Bermaksud di sini pengurusan Q&A kita lebih bersistematik dan tersusun berbanding jika hanya kita menggunakan di ruangan chat ini. Jadi sebelum kita tadi tamatkan, jadi kita boleh tutup dulu question allow question ni supaya tak boleh lagi sebarang soalan dilihat ataupun ditanya. Kemudian daripada poll tadi pun
kita dah sentuh tadi. Jadi itu saja fungsi-fungsi terbaru bagi ni. Tuan-tuan boleh semak lah sama ada fungsi ni telah ada. Ingat yang perlu ada hanya host saja. Kalau audien tak ada masalah, sebab kita bila sebaik saja di join meet kita, automatik fungsi-fungsi aktiviti ni akan muncul di paparan audien kita, walaupun mereka sebenarnya belum dikemas kili lagi dengan aktiviti yang baharu inilah. So itu saja tutorial saya pada kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.